sebelum saya teruskan, saya nak sentuh juga berkenaan dengan fatwa Darul Ifta, ya, Mesir, berkenaan dengan madad, tawassul dan istighasah dan sebagainya. Memang kena kecam teruk sedunia. Okay. Dan saya belajar daripada Al-Azhar. Saya terkesanlah juga kan, sebab orang ingat Al-Azhar ni begitu aliran dia. Tak ada masalah dengan beristighasah dekat kubur, tawassul dekat kuburan, buat binaan besar-besar di atas kuburan, minta hajat dekat kuburan. Orang sangka bahawa Universiti Al-Azhar mengajar begitulah. Okay. Satu kena bezakan, Darul Ifta lain, Al-Azhar lain ni. Darul Ifta ni bawah kerajaan. Universiti Al-Azhar ni walaupun dia dimasukkan di bawah Kementerian Waqaf, Wizaratul Awqaf. Dulu Al-Azhar ni bebas sendiri. Tapi bila dipasangkan dengan Wizaratul Awqaf, Kementerian Waqaf, maka campur tangan kerajaan sudah ada. Tapi Darul Ifta lain, Al-Azhar lain. Kita boleh kata macam Darul Ifta ni macam Jabatan Fatwa, Jabatan Mufti. Al-Azhar ni macam satu sekolah atau universiti tersohor yang menjadi otoriti agama umat Islam sedunia. Macam itulah. So, betul ke ulama-ulama Al-Azhar ni begitu jalan dia? Memang tidak ada kesepakatan. Memang bukan semua aliran mereka sama, pemikiran mereka sama dalam bab ziarah kubur ini. Tapi saya rasa perlu disampaikan kepada masyarakat pemikiran ataupun pendirian para sebahagian ulama-ulama tersohor Al-Azhar berkenaan dengan isu ini. Saya nak mulakan dengan guru saya sendiri, ya, Dr. Muhammad Ahmad Al-Musayyir. Dia ni adalah Profesor Al-Aqidah wal Falsafah kat Kuliah Usuluddin. Dia almarhum, ya. Dia ni saya tengok, dia ni macam cermin Sheikh Al-Buti di Mesir. Kalau Sheikh Buti di Syria, dia di Mesir. Wajah dia pun lebih kurang sama, kurus-kurus dia pun lebih kurang sama. Dan kalau awak tengok penulisan dia orang pun lebih kurang sama. Dia talking about the same thing. Pendirian mereka banyak perkara yang sama. Syekh Al-Buti. Tak, yang ni Syekh Muhammad Ahmad Al-Musayyir. Dia sezaman lah kita kata, ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Musayyir ini? Dia mengajar saya akidah falsafah. Dia kata, qadiyatu munajatil mauta wal adrihah la haqiqata laha. Bahawa perbuatan ataupun isu munajah ni maksud dia menyeru-nyeru orang mati dan menyeru-nyeru di kawasan makam-makam ini, la haqiqata laha. Dia tak ada hakikat padanya. Tak ada realiti padanya. Laisa fil islami ma yusamma bil maqamat aw al adrihah. Hiya al qubur faqat, dia kata. Dalam Islam tak ada nama-nama makam lah, kan, darih lah. Darih ni kita jarang guna kat sini. Dekat India, dekat sebahagian tempat yang guna darih. Kalau makam-makam ni dia panggil darih. Jamak dia panggil adrihah. Kalau orang Melayu dia panggil makam, makam wali, kan. So Syekh kata tak ada nama-nama makam adrihah ni, tak ada. Yang ada kubur je. Panggil je kubur. Sebab bila dia kata, oh ini makam sekian-sekian, ini makam sekian-sekian, dia dah jadi cerita lain. Kemudian, kullu hazihi tasmiyat khadi'ah wala qimah laha syar'an. Semua nama-nama ini adalah nama-nama yang memperdayakan saja. Dia tidak ada hakikat padanya. Hatta kuburul anbiya alladhi warada fiha, sehinggakan kubur para nabi, Rasulullah sendiri menggunakan istilah kubur. Rasulullah tak guna istilah makam ataupun darih kepada kubur para nabi. Nabi kata apa? La tattakhizu qabri wathanan yu'bad. Jangan kau jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah, Nabi kata. Nabi tak guna makam, adrihah. Nabi tak membezakan kubur dia dengan kubur orang lain. Kubur adalah kubur. So jangan guna makam lah, darih lah, tak payah. Ni siapa? Ulama Al-Azhar yang dilantik menjadi profesor dalam bidang usuluddin, akidah dan falsafah, pengkhususan dia. Kemudian Syekh Mahmud Shaltut ni Syekh Al-Azhar. Syekhul Azhar ini, apa dia kata? Sama, kuburul awliya ka kuburi sairil mauta. Kubur wali-wali ni macam kubur orang lain. Yuhramu tashyidul qubur dan menzukhrufkan dia, wa iqamatul aswari alaiha. Haram tashyidul qubur. Tashyidul qubur ni apa? Memplasterkan, membina, buat tinggi-tinggi. Ini berlaku pada setiap negara Islam. Dan di sini ulama terlalu mengambil ringan.
Sedangkan ada kalam suari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama yang duk mengulang benda ni, jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Tapi dekat depan Al-Azhar tu saja dah ada makam yang musyayyadah. Bukan itu saja, atasnya masya-Allah tabarakallah lah. Memang tasydid lah. Kalau itu bukan tasydid, saya tak tahu apa tasydid yang Nabi haramkan. Tajassis. Kalau itu bukan tajassis, dan apa tajassis yang Nabi haramkan? Start lepas tu letak kubah dekat atas, lepas tu renovate masya-Allah dengan decoration dan sebagainya, ribuan habis dengan emas. Tak boleh. Dan tak boleh letak apa kita kata binaan yang tinggi padanya. Ini berlaku pada kubur orang-orang yang dianggap wali. Tak boleh tawaf pada kubur. Dan tidak boleh meminta kepada orang yang di dalam kubur. Ini Syekh Mahmud Shaltut. Dan diharamkan tamassuh bi judranil kubur. Tak boleh awak duk sapu-sapu tangan dekat awak punya, dekat makam tu punya tembok. Ambil berkat, sapu-sapu ambil berkat. Tak boleh cium. Dan jangan duk bergantung dengan kubur tu. Ini orang buat. Di depan Al-Azhar tu saja, Masjid Sayyidina Hussein. Pergilah kalau siapa sempat pergi Al-Azhar. Orang akan bergantung dekat kubur. Ini siapa cakap? Syekhul Azhar. Syekhul Azhar. Ramai tu nak, bulat Wahabi tu nak keluar tu. Nak Wahabi kan Syekhul Azhar? Silakan. Silakan. Kalau tu orang tengok sidang kalam ni, pergi confident lain macam kan? Wahabi ni tapi bukan main confident. Confident sebab kita ada ulama-ulama yang dengan kita. Dari segi pandangan itu dan pendirian itu. Kalau tak confident bodoh lah. Tak. Confident kami ada berasas. Kemudian yuhramu wad'u astari atau ama'im alal qubur. Diharamkan letak tirai dan letak serban dekat atas tu. Ada kubur-kubur mereka letak serban dekat atas. Tak boleh menyalakan lilin ataupun lampu-lampu pelita di sekelilingnya. Ini berlaku di negara-negara Islam, di Mesir. Makam Imam Syafi'i tu kalau awak tengok, orang duk campak segala jenis kain dekat dalam tu. Baju semua orang campak, bersepah jadi tempat sampah. Sebab apa? Dia orang berkat, ambil berkat. Aku letak baju aku kat dalam tu, diberkati. Kerajaan Mesir biarkan. Kita ada ulama Al-Azhar yang halang, tapi ada ulama Al-Azhar lain yang tak setuju. Kenapa tak setuju? Tu saya duk mengulang. Al-Azhar juga sudah dilanggar oleh Ibn Arabi. Dan ramai para ulama Al-Azhar sudah jatuh. Sedangkan Al-Azhar pada awalnya menentang Ibn Arabi. Nah, ini kena tahu sejarah ni. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali sendiri. Dia kata awal-awal Ibn Arabi keluar di Mesir tu, bila dia ziarah Mesir tu, ulama Al-Azhar nak tangkap dia. Tapi dia diselamatkan oleh seorang ahli politik. Zaman tu dah ada lah kan. Ahli politik Tali Barut ni dah ada lah. So, tapi sekarang ni, kita lihat ramai sudah berlembut dengan aliran Ibn Arabi. Itu punca dia. Bila dah berlembut ke situ, habislah semua ni jadi okey. Tengok, orang bukan Islam tengok pun hina, dia kata. Aku takkan masuk agama macam ni. Apa ni? Kau kata tauhid, apa ni datang ke kubur, lepas tu campak baju, campak kertas, apa? Orang kat dalam kubur tu baca surat kau lah. Ni agama apa ni? Ni menghinakan agama, memalukan agama. Dengarlah apa Syekh Mahmud Shaltut kata, dengarlah apa Syekh Ahmad Mahsayyar kata, kalau tak dengar apa aku cakap. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Shaltut, perbuatan-perbuatan tu semua khurujun an hududiddin, ni semua terkeluar daripada had agama, dia kata. Wa ruju'un ila ma kana alaihi ahli jahiliyah, dia ini kembali kepada amalan orang jahiliyah, dia kata. Wartikab lima harramahullah wa rasuluh, dan ini melakukan jenayah, dosa yang Allah dah haramkan dan Rasul diharamkan. Jangan ingat ini kenyataan Wahabi saja. Tolonglah umat Islam, tolonglah ahli sunnati wal jamaah. Awak tak mahu menghadapi realiti yang pahit ni sebab awak suka buat benda tu. Ni ada ketagihan kepada kubur. Saya panggil ketagihan kubur. Ketagih, sikit-sikit kubur, sikit-sikit kubur, sikit-sikit kubur. Nabi suruh kita ingat mati. Tapi yang dia pergi buat minta sana minta sini.
Nabi tak suruh minta dekat kuburan, dia pergi minta. Lepas tu dia ingat itu ibadah. Ini problem ni. Kemudian Syekh Hasan Ma'mun pun Syekhul Azhar juga ini. Ini awak boleh baca dalam kitab apa nama kitab dia? Yes, Fatwa Kibar Ulama Al-Azhar Haul Al-Adrihah. Fatwa-fatwa ulama-ulama besar Al-Azhar berkenaan dengan kubur-kubur ni, makam-makam ini. Okay, apa Syekh Hasan Ma'mun kata? Al-Islamu yuharibu jahidan kullu ma yuqribul insana min mazaliq syirk billah. Islam sangat memerangi dengan sungguh-sungguh apa saja perkara yang boleh mendekatkan manusia kepada syirik. Dan tidak ada syak lagi bahawa tawassul yang dilakukan dekat makam-makam ini dan tawassul kepada orang-orang mati ini adalah antara perkara-perkara yang boleh menggelincirkan seseorang ke lembah jahiliah. Dan ini adalah peninggalan-peninggalan jahiliah. Dan dia siap kod maqalahul musyrik, seperti apa yang dikatakan oleh orang musyrikun, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ni, patung-patung ni, kecuali untuk mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Keras tak statement Syekh ni? Keras ni. Ini ayat orang sembah berhala tau, dia guna untuk orang yang datang ke kubur. So jangan ingat Wahabi saja menggunakannya. Ulama ahli sunnah pun menggunakan dalil ini. Dia siap kata, hiya nafsul hujjah allati yasuquha al-yawm ad-da'una litawassul bil awliya. Ini adalah hujjah yang sama. Hujjah apa tadi? Yang digunakan oleh orang musyrikun tadi tu. Oh, kami sembah patung ni bukan dia Tuhan. Setakat untuk dekatkan kami dengan Allah. Syekh Hasan Ma'mun kata, inilah hujjah yang sama digunakan oleh mereka-mereka yang bertawassul dengan wali-wali ini supaya hajat mereka ditunaikan di sisi Allah. Orang tak kata kami tak sembah ni, tapi ya, kami mendekatkan diri dengan Allah melaluinya. Dia kata this is the exact same argument. Ini bukan hujah orang jahil. Ini bukan hujah orang tepi jalan. Ini hujah Syekhul Azhar. Dan dia pun sama juga mencium tembok-tembok ni, ambil tabaruk apa semua. Dia kata haramun qat'an. Haram secara qat'an. Dan semua ziarah kepada makam-makam ini dan tawaf di kelilingnya dan minta syafaat dan sebagainya, ini semua adalah haram dan menyanggahi syariat dan di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah. Ini berat ni. Ni jangan buat main dan jangan ambil ringan. Nak kata, oh ni khilaf, ni benda khilaf, ni benda khilaf. Kamu tak bimbang ke dengan iman kamu bila kamu dengar ulama-ulama besar ni bercakap macam ni? Which one is the safer path? Pilihan mana yang lebih selamat bagi orang yang berfikir? Syekh Abdul Majid Salim sama juga. Dia ni Syekhul Azhar dan juga mufti kepada negara Mesir. Dia kata nazar. Ada sebahagian orang ni dia buat nazar. Nazar untuk syekh-syekh sekian-sekian yang dah meninggal ni. Ataupun bersedekah untuk mereka, taqarruban ilaihim, supaya dapat mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang dah mati ni. Inilah yang dimaksudkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang jahil itu adalah, ini yang mereka buat ni adalah haram bi ijma'il muslimin. Dia kata ijma' umat Islam adalah haram. Kat sini ada orang buat tak? Saya tak pasti. Bernazar. Artinya kalau dia punya pusut dekat tinggi dekat mula cerita-cerita macam tu. Syekh Ahmad Hassan Al-Baquri, ini Wazirul Awqaf Al-Misriyah. Dia ni menteri kementerian menteri dalam Wizaratul Awqaf tadi tu, Kementerian Wakaf. Tazinul qubur wa iqamatul adriha 'alaiha darbun minal wathaniyah wa ibadatul ashkhas. Kenapa kita tak dengar hujah-hujah ni? Pelik tak? Kenapa ustaz-ustaz yang balik daripada Al-Azhar tak cerita? Sebab macam saya kata tadi, dah ada dua aliran di sana. Dia orang dah ketepikan kalam-kalam ini. Ni berlaku sirak. Apa? Azharoi. Ini yang dah mengetepikan ni adalah geng Azharoi, kita kata.
Okey. Dia kata menghiasi kuburan dan meninggikan dia adalah salah satu bentuk keberhalaan dan penyembahan manusia. Dan Rasulullah SAW melarang dan menggalakkan kita meninggalkannya. Dan kalau orang-orang Islam mengambilnya dengan menghiasinya untuk menunjuk-nunjuk siapa punya perhiasan lebih hebat, lebih kaya, dan sebahagian mereka tu sampai bina bangunan-bangunan yang besar dekat atas kubur tu untuk memaparkan bahawa mayat tu adalah wali Allah yang besar, tunjukkan orang ni wali ni, hebatnya dia tengok dia punya makam ni hebat, kan? Ataupun dia ni adalah keturunan daripada sekian-sekian, istighlalan li hadhihi ar-rabitah, kerana mengeksploitasi hakikat ini, fa inna hadha haramun fi haramin, ni adalah haram di atas haram, haram berganda. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Al-Azhar, semua orang kat Azhar akan kenal dia. Apa dia kata? Limaza nastahyi min wasfil quburiyyin bisyirk? Kenapa kita malu untuk menyifatkan mereka-mereka ini yang ketagih kubur ni dengan label syirik? Ni saya menukil ya. Okay. So lepas ni jangan nak bash saya sebagai ikan bilik, Nodros kata gini, Nodros kata gini. Jangan duk menipu. Saya duk menukil ulama ni. Kalau kamu jujur mencari kebenaran, kamu lagakan hujah kamu dengan hujah ulama. Macam isu Mu'tazilah baru-baru ni kan. Padahal ada pendirian saya itu disokong oleh ulama Ahlus Sunnah. Tapi dia orang duk, oh ini sepihak Mu'tazilah, ada Mu'tazilah. Penakut. Padahal ada Imamul Juwaini menyampaikan pendirian yang sama. Tak pernah nak kata Imam Juwaini Mu'tazilah, tak berani. Kan? Ada Ibn Rajab kata benda sama, Ibn Ashur kata benda sama, tak berani nak kata mereka Mu'tazilah. Tapi Nodros cakap benda sama, Mu'tazilah. Ni, tak jujur mereka ni. Tak jujur mereka. Ja'ala Nabi SAW al-adrihah al-mansubah wal-asnam al-mansubah sawa'un fi dhalalah. Nabi SAW telah menjadikan makam-makam yang ditinggikan ini. Maksud ni apa benda yang ditinggikan? Anything yang ditinggikan di atas kuburan ini untuk jadi batu tanda dan sebagainya. Dan asnam, berhala-berhala yang ditinggikan ni sama saja pada kesesatannya. Falamma ja'al Islam. Sebab apa? Nabi perintah Sayyidina Ali pergi ke Yaman. Ini satu cerita yang penting ni. Nabi perintahkan Sayyidina Ali pergi ke Yaman untuk meratakan kubur-kubur. Tapi adakah mereka belajar daripada itu? Adakah mereka belajar? Nabi menghantar Sayyidina Ali untuk meratakan kuburan di Yaman. Tapi hari ini kita tengok the opposite is happening. Yang bertentangan itu berlaku. Pelik tak kenapa Nabi hantar Sayyidina Ali ke Yaman? Dan di manakah cerita ini di kalangan mereka-mereka yang kita kata yalah, terlalu over sangat? Di mana cerita-cerita seperti ini? Kenapa tidak disampaikan kepada umat? Dan mereka yang belajar di Yaman, adakah kamu pernah dengar cerita ni? Yang mereka ambil, oh, Sayyidina Ali pernah tanya, pernah beritahu bahawa kubur Nabi Hud ada di Yaman. Itu saja cerita yang ada. Tapi cerita Nabi hantar Sayyidina Ali. Nabi hantar Sayyidina Ali untuk ratakan kubur. Orang tak tahu cerita ni. Kecuali kalau cerita ni tak sahih lah. Okay. Dan Islam bila datang, a'lana ala hazainil mazharaini min mazahiril wathaniyah harban sya'wa. Islam bila datang, dia mengumumkan peperangan kepada kedua-dua perkara ini. Wa syaddada tashdidan zahiran fi mahqi hadhihi al-masakhir al-munafiqah. Syekh Muhammad Ghazali bahasa dia memang agak keras sikit, ya. Tapi cantik dalam masa yang sama. Dia pakai bahasa dalam masa yang sama, bahasa dia agak keras. Alaysa min al-mudhik an nastanjida biqaumin yatlubuna li anfusihim an-najdah? Bukankah pelik kita duduk meminta kepada sebuah kaum yang mereka sendiri meminta pertolongan? Ni tak silap saya cerita dia tentang Sayyidina Hussein. Tentang Sayyidina Hussein.
Orang Mesir ni bila penjajah masuk, dia duduk minta tolong Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein dah meninggal. Tak silap saya, Syekh Muhammad Ghazali balas balik, dia kata, waktu hidup Sayyidina Hussein pun dia minta tolong orang. So, kau sedang meminta tolong kepada orang yang meminta tolong juga. Takkah itu kelakar? Itu dia kata. Kemudian Syekh ni dia hakim, orang dia bijak. Uhibbu alla uthira fitnatan amya bihadmi hadhihi al-adriha. Aku tak mahu, kalau tak silap saya ini maksud dia, aku tak nak lepas kau dengar cakap aku ni, kau pergi buat kerja gila, pergi pecah-pecahkan pula makam-makam ni. Jangan pula dengar ni terus buat kacau. Itu bukan cara kita. Kita kata benda ni bermasalah. Benda ni ada unsur-unsur syirik. Tapi kita tak pergi kata, pergi pecahkan kubur, pergi pecahkan kubur. Jangan. Okey? Itu bukan perkara yang dia. Kita pecahkan kejahilan dulu. Kita pecahkan kesalahfahaman dulu. Itu paling penting. Okey? Baik. Baik, itu saya nak sampaikan. Ahmad Al-Ghumari dalam Ihya Al-Maqbur. Ahmad Al-Ghumari yang buku Negeri Sembilan Nukil Zikir Hu'ah. Dia kata dalam kitab dia Ihya Al-Maqbur, orang-orang yang menyuruh Abdul Qadir Jilani dekat Morocco tu, suruh-suruhan, mereka ni semua telah buat kufur yang jelas. Dia pun mengkafirkan. Ingat ni. Ahmad Ghumari ni sufi ni, yang mempertahan zikir tu. Tapi dia pun kata orang yang duk seru Abdul Qadir Jilani dekat Morocco tu kufur. Apa statement exactly Ustaz? Kufur apa dia kata? Kufur yang sarih. Kekafiran yang jelas. So kita kena jujur untuk senaraikan semua pendirian para ulama kita. Jangan pilih apa yang kita suka. Ya, saya tahu ada ulama yang kata tak ada masalah, okey. Tapi in the end of the day, kita kena pilih lah. Cara nak pilih apa? Tengok apa Nabi kata. Tengok apa Quran kata. Dan bila kita tengok, kita akan tahu pandangan yang saya sampaikan tadi ini lebih kuat. Lebih jelas sebenarnya pendirian mereka. Saya ada nukil daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab, daripada Al-Albani, Saleh Munajjid, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tak ada. So berani, silakanlah wahabikan mereka semua ni.